Marilah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadap. Halo semua, apa khabar? Harap semua sihat. Apapun ini adalah Minggu Sukan Olimpik ya, 23 hari bulan Julai sampailah 8 Ogos nanti. Tapi yang pasti kita terus menyokong atlet negara yang berhempas pulas di Tokyo 2020. Hari ini adalah hari ke-7 ya Sukan Olimpik. Jadi kita ingin berita baiklah dari Tokyo. Apapun sekali lagi selamat datang ke program Bicara Demi Malaysia Kilauan Tokyo dianjurkan oleh iLead Kementerian Belia dan Sukan. Ini adalah episod ketiga bertemakan Cekal Untuk Berdiri dan saya hos dan pengulas program Sharon Dwi, bekas pemain skuas kebangsaan dan juga pengulas dan hos Sukan TV. Saya memang teruja lah sebab di sepanjang Sukan Olimpik di Tokyo 2020 saya diberi peluang untuk menjadi pengulas sukan, macam-macam sukan sebab multiple sports kan dalam Sukan Olimpik ni. Dan saya sudah pun buat sukan gimnastik artistik, badminton, 3-on-3 basketball, apa lagi, acara terjun dan banyak lagi. Jadi saya ingin juga berkongsi kepada anda semua tentang Sukan Olimpik. Dan kita akan membawa tetamu jemputan, otai orangnya nanti ya. Kita tunggu dulu, kita simpan dahulu. Apapun banyak pandangan baiklah tentang program ini oleh iLead, itu Bicara Demi Malaysia. Ya, iLead diketuai oleh Ketua Pengarah Encik Haswandi Ahmad. Dan ini bertujuan untuk memberi perkembangan terkini Sukan Olimpik kepada semua rakyat Malaysia. Dan paling penting menyokong kontijen negara sama ada mereka kalah ataupun menang. Kita berada di sisi mereka. Itu cukup penting demi Malaysia kan. Dan di Sukan Olimpik 30 atlet negara mewakili Malaysia dan di Sukan Paralimpik pula akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September dan kita akan sama-sama lah menyokong atlet negara. Jadi antara atlet yang telah bertanding antaranya atlet akuatik ya, renang Wilson Sim, Pi Jing Eun, mereka berenang menunjukkan persembahan baik tapi tidaklah sehingga ke peringkat final dan sebagainya. Dan baru sebentar tadi atlet badminton itu bergu lelaki negara Aaron Jia Sowiyi tewas kepada bergu dari China. Mereka cuba yang terbaik tapi sudah pasti 5 kali ya bertemu dengan bergu dari China tak pernah menang, tapi ini adalah antara lumrah seorang atlet ataupun sukan, ada yang menang ada yang kalah, tapi Aaron dan Wee akan bertanding untuk pingat bangsa nanti. Dan baiklah, pokpek itulah dia. Kita tak sabar lagi lah, anda pun tak sabar kan, siapa jejaka handsome tu. Saya dah kenal dia dah 10 tahun sebagai rakan setugas dan beliau ni memang otai lah dalam dunia broadcasting. Handsome don't play ya. Jadi tidak lain tidak bukan kita terus perkenalkan panel jemputan kita, tetamu jemputan, pengacara, pembaca berita Astro Arina Akbar Sari. Apa khabar Akbar? Hello Sharon, apa khabar? Baik, jadi terima kasih sebab dengar kata hari ni orang kata purposely you kata nak ambil off sebab nak bersama kami di Bicara Demi Malaysia. Betul ke tu? Boleh dengar tak Akbar? Ya, saya boleh dengar, Sharon ada. jelas sekali. Tak ada, I tanya tadi, you off day sebab nak bersama kami di Bicara Demi Malaysia. Betul, hari ni saya ambil off day sebab semata-mata saya nak bersama dengan Sharon lah. Demi Malaysia ni, dengan iLead ni kan. Kalau benda-benda itu saya tolak tepi dulu buat sementara sebab saya nak bersama dengan Sharon. Bukan senang nak bersama dengan the living legend. Wow, thank you so much. Akbar, saya sebenarnya you are my role model juga sebab saya sebagai bekas atlet masuk dalam penyiaran, dunia penyiaran sukan 10 tahun lalu di Astro Arena dan Akbar di sanalah bagi saya tips, membimbing saya. So
Boleh cerita, ramai tahu siapa itu Akbar Sari tapi di Sukan Olimpik ni. Ceritakan kepada kita sikit pengalaman anda, apa yang anda buat, baca berita, lepas tu bagi maklumat terkini kepada peminat sukan. Okey, baik. Terima kasih sahabat saya yang baik hati ni, Sharon Wee. Terima kasih juga bagi ruang pada saya untuk tampil dalam Bicara Demi Malaysia iLead ni. Okey, terima kasih juga kepada penonton-penonton kerana sudi menerima saya dalam rancangan ini. Okey, baik. Nama semua dah tahu kan, saya berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, dipendekkan cerita, dalam dunia penyiaran ni saya sudah pun berkecimpung hampir 25 tahun dalam dunia penyiaran. Saya sepanjang hampir 25 tahun ni, saya hanya terlibat dengan program bercorak dan juga program sukan saja. Saya tak pernah buat program selain daripada program sukan. Okey, macam mana saya bermula tu panjang. Saya tak nak cerita yang itulah sebab terlalu panjang perjalanan saya. Saya bermula daripada bawah sampailah ke saat ini. Okey, dan saya dah pun masuk tahun yang ke-11 bersama dengan Astro. Baik, tugas saya sekarang ini ialah kalau ikutkan jawatan hakiki itu adalah penyampai berita. Which is saya adalah merupakan penyampai berita Astro Arena. Dan sejak 2010 sampai sekarang saya merupakan penyampai dan juga pengulas untuk Astro Arena. Okey. Bila bercakap dengan bidang tugas saya ni, memang bidang tugas saya ni sebenarnya kalau ikutkan lebih banyak saya berada di studio lah untuk menyampaikan berita, tetapi dalam masa yang sama khidmat saya diperlukan setiap kali ada multi event. Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik. Di 4 acara sukan besar ni memang memerlukan penglibatan saya. Sama ada sebagai pembaca berita, sebagai wartawan ataupun sebagai pengulas. Okey, Sharon, kalau nak ceritakan sejarah saya di Sukan Olimpik ni, saya tak nak cerita pasal Olimpik dulu sebab dia macam atlet juga. Kalau kita nak pergi ke setiap acara yang besar, kita akan bermula dengan acara yang kecil dulu. Iaitu Sukan C, betul? Betul. Tamasya di peringkat Sukan Asia Tenggara di mana tahun 2011 saya ditugaskan secara full force sepenuh masa untuk tamasya Sukan C di Indonesia pada tahun 2011. Itu kali pertamalah saya terlibat secara langsung dan secara penuh sepanjang tamasya Sukan C. Saya masa tu dihantar ke Palembang, Indonesia 2011. Masa tu rasa macam mana Akbar? Masa tu nervous ke apa ke? Masa tu kan tipulah kalau saya cakap tak nervous sebab itu adalah multi event pertama saya walaupun saya sebelum tu dah bertugas sejak tahun 1998 kan, tapi tahun 2011 tu baru saya terlibat dengan multi event secara sepenuh masa. Sebelum tu saya terlibat dengan bola sepak Liga Malaysia, terlibat dengan acara badminton, hoki, single event. Tapi yang ini multi event kali pertama, memang saya nervous. Saya dihantar masa tu di Palembang, memang saya kena cepat belajar. Banyak benda saya kena belajar. Itu satu. Yang kedua sebab saya juga mengulas. Jadi bila mengulas ni saya kena tahu law of the game, banyak acara sukan. Bukan saja badminton ataupun bukan saja acara bowling misalnya dan bola sepak. Semua acara. Saya masih ingat Sharon tahun 2011 tu saya ditugaskan untuk buat ulasan final 100 meter dan juga 4 times 100 meter. Wow. Masa tu memang penting tu. Acara ribbon biru kan. Jadi saya alhamdulillah lah berkat tunjuk ajar daripada sifu-sifu seperti Haji Zainal Raub, Syauqi Kaha. Masa itulah yang mengajar saya lah macam mana cara untuk mulai. Masa tu ada lagi arwah Dato' Sebulah Hawang. Daripada situ saya belajar. Okey, fine. 2011 saya dapat pengalaman. Masa di Palembang tu, saya masih ingat lagi sampai sekarang saya ingat lagi. Bos saya datang dari KL ke Palembang. Dalam satu malam tu dia jumpa saya.
Akbar, you get ready. Pasal apa? Saya kan 2012 Olympic London. We Oh. want you to go to London Olympic 2012. Oh. Saya cakap, saya Best. terdiam. Saya terdiam. Saya cakap, oh my Ah. god. Ini saya rasa macam orang mengantuk di sorong bantal. Lebih kurang macam itulah. Tapi Jadi, kan Akbar, you betul lah macam atlet juga macam saya dulu kan, wakil Yes. negeri, wakil Sukma, wakil SEA Games, Asian Betul. Games, Commonwealth, tapi Olimpik belum ada squash, tapi tak apalah. Ya. Sekarang juga terlibat dalam Olimpik sebagai pengulas sukan kan. So I'm very thankful. Pengalaman Akbar ni memanglah tak ramai yang ada. Dan bercakap tentang Olimpik pada kali ni, Tokyo 2020 lah. Saya tengok Akbar pun very busy kan, prepare Betul. dan sebagainya. Setakat ini, what's your favourite moment ataupun favourite sport setakat inilah untuk kontingen Malaysia? Oh, saya sebenarnya kalau ikutkanlah kan, semua atlet Malaysia itu adalah favourite saya. Okey. Tapi ya setakat yang dah berlangsung ni, saya letak paling atas setakat yang dah berlangsung ni adalah badminton. Itu memang favourite saya number one lah untuk Olimpik. Mungkin semua orang pun mungkin sama. Sebab badminton ni selalunya tak pernah mengecewakan lah untuk menyumbang pingat, kecuali kali ni kita harapkan ada pingat gangsa daripada Sowoyik dan juga Erin Chia. Setakat ini Cheryl? Saya, okey. Badminton. Cheryl macam mana? Saya sebenarnya, of course, I buat gimnastik artistik kan. Okay, my favorite so far dari segi pengulasan Erin Chia Sowoyik masa dia main suku akhir tu. Dia beat Kevin Sukarmojo dengan Marcus Gideon, world number 1. Sebab dua kali main tak pernah beat dia orang, tapi masa tu dia beat dengan saya mengulas dengan Roslyn Hashim. Suara saya sampai bersorak-sorak. So that's the best energy lah. Satu lagi bila buat gimnastik artistik Farah and Hadi. Mereka atlet-atlet tu nampak cantik dengan leotard, tapi pada masa yang sama perlukan kekuatan. Kan? Cantik tapi perlukan kekuatan. So saya respect lah. Atlet ni, terutama atlet negara, mereka bekerja keras untuk sampai ke Tokyo 2020. So saya harap para peminat, apa-apa yang berlaku pada mereka, menang ataupun kalah, kita sokong diorang. Tapi itu is my experience lah dalam pengulasan kan. Tapi good news yang buat Akbar excited so far, sukan apa secara spesifik? Which match ke apa ke? Of course lah, saya sebenarnya kalau nak ikutkan masih badminton, dan saya sebenarnya favourite saya adalah Li Zijia, di mana kalau kita ikut rekod dia di All England tempoh hari kan, dia menewaskan Momota, dia menewaskan Chen Long. Jadi I'm looking forward sebenarnya, tetapi yalah, dia dah berusaha sebaik mungkin. Masa lawan Chen Long tu pun kalau ikutkan boleh menang lah kan, tapi mungkin Chen Long ada banyak pengalaman. Tak apa, 2-1. Itu pun dah berlalu kan. Cuma satu lagi Sharon, saya ni sebenarnya sangat teruja juga hari ni apabila saya melihat sprinter acara Ribbon Biru kan, di mana kita telah pun orang kata mengejutkan pelari-pelari yang lebih senior lah. Sebab Azrin Nabila kan? Azrin Nabila alias dia mencipta personal best satu. Tapi yang kedua, kalau kita tengok masa di peringkat saringan tu, masa dia lari tu, tak nampak langsung dia nervous, tak nampak langsung dia takut, tak nampak langsung yang dia rasa kerdil. Sebab yang berlari dengan dia tu semuanya pelari daripada Eropah, daripada Bahamas, daripada Spanyol. Saya rasa macam oh my god, inilah sebenarnya semangat dia pergi. Saya kena ingat dia pergi atas tiket wildcard. Okey, tetapi cara dia lari, cara dia start tu seolah-olah
dia layak ke Tokyo secara merit. Betul. Seolah-olah dia pelari senior kan. Yes. Kalau Sharon tengok, Sangat. wow, I rasa macam I ini lah. pun wow. Ya, serius. Yes. So itulah sebagai seorang atlet juga kekuatan mental dan self belief tu cukup penting. Tak kira lah Mak Zali tinggi sebesar mana pun, your game, it is your lane kan. Betul, Jadi kepada para peminat, para penonton iLeague Bicara Demi Malaysia, jangan lupa anda sudah pun boleh bertanya kepada Akbar, tanya soalan susah-susah sikit. Ada soalan, ada buka soalan ke? Kita buka untuk anda semua, tanya ke Akbar, tanya pasal Sukan Olimpik. Anda pun juga boleh tanya pada saya di Facebook iLeague ya. Boleh mula sekarang ni. Banyak-banyak soalan tak apa sebab Akbar ni dia sempoi sikit, dia boleh jawab. Tak ada, kita boleh share. Sambil-sambil tu Sharon kan? Sambil-sambil tu saya nak kena share jugalah. Saya rasa sangat teruja apabila saya telah pun berjaya melengkapkan Grand Slam saya sebagai seorang wartawan sukan. Sebab saya dah buat coverage Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik. Tepukan gemuruh untuk Akbar Sahari dengan Grand Slam. Walaupun bukan tenis, bukan Nadal, tak apa. Dia Akbar Sahari. Betul. Saya dah lengkap. Saya punya Grand Slam dah lengkap. Saya rasa sangat bertuah lah, sangat berhati. Tahniah Abah. I'm really proud of you lah. Terima kasih. Ya. Jadi kepada anda semua peminat sukan rakyat Malaysia, jangan lupa juga ya, Bicara Demi Malaysia episod ketiga ni ada surprise untuk anda. Apa dia? Lintas secara langsung dari Tokyo. Ada special perkembangan update, special guest dari Tokyo. Jadi terus bersama kami lah dengan saya dan Akbar. Abah ni banyak lagi dia nak share kan? Banyak. 2 jam tak cukup. 2 jam tak cukup. Tapi sebelum kita share lagi, sebab kita nak tunggulah para penonton semua nak tanya kat Abah soalan-soalan kan? Boleh. Kita nak tengok sikit video promo berita 3 dimensi iLeague. Jadi sebelum tanya kepada para penonton, baca soalan penonton, kita tengok video ni dulu. Itu dah video yang disediakan oleh iLeague. Jadi banyak berita tentang kepimpinan, kesukarelawan dan sebagainya. Cukup baik tanya kepada iLeague lah. Sebab kita memang mahu belia-belia negara jadi belia terbaik dan contribute untuk Malaysia dalam skill-skill yang tersendiri. Macam Abah ni pakai dalam broadcasting, saya pun juga sebagai bekas atlet negara. Jadi kita sama-sama lah. Malaysia number 1. Don't pray ya. Okey, memang banyak soalan untuk Akbar Sahari pada hari ini, sahabat saya. Okey, are you ready Akbar? I'm ready, okey. Ada hadiah ke ni? Tak ada kan? Ni hadiah nanti you belilah untuk kita ya, aiskrim. Okey. Okey. Dari Muhammad Zamrin, dia kata, berapa lama buat research untuk sesuatu event sebab kita kena arif dalam semua jenis sukan. Jawab jangan tak jawab, dia kata. Boleh. Kena jawab sekarang ke ada soalan lain? Jawab. Ya. Okey, sebenarnya saya ni rasa bertuah lah sebab saya bekerja di syarikat penyiaran Astro, channel sukan. Saya dikelilingi oleh atlet, saya dikelilingi oleh bahan-bahan bacaan mengenai sukan, saya dikelilingi oleh informasi sukan. Tipulah kalau saya cakap 24 jam kan, tapi 24 jam saya banyak input mengenai acara sukan. Okay, itu satu, untuk saya tahu mengenai perkembangan sukan semasa. Yang kedua, untuk mengulas,
sesuatu sukan tu, saya bagi tips. Saya share tips ni. Yang pertama, tips ni saya rasa pun Sharon tahu. Kita kena tahu law of the game. Okay? Betul. Setiap acara, tak kisah acara apa, dalam Olimpik ada berapa acara, ada banyak acara, terlalu banyak acara. Kita tak perlu tahu banyak sangat tentang satu sukan. Yang pertama, kita kena tahu law of the game cukup. Itu paling penting. Sebab kalau kita tak tahu law of the game, tetapi kita tahu hanya nama atlet, dia berasal daripada mana, apa rekod dia, itu tak cukup. Tapi kalau kita tahu undang-undang permainan, of course, nama-nama dalam, especially dalam sukan Olimpik lah. Dalam sukan Olimpik, atlet-atletnya memang dikenali ramai. Kita tahu serba sedikit tentang mereka. Tetapi tentang law of the game tu, kita kena tahu, which is, kita kena buka buku, kita ada internet, kita ada macam-macam sumber yang kita boleh tahu untuk dapatkan law of the game. Itu basic. Itu basic untuk jadi seorang pemulas. Law of the game kena tahu. Kenapa dia dapat kad? Berapa player boleh masuk? Apa undang-undang dia? Macam mana cara dia dapat point? Macam mana cara dia score? Apa terms dalam pengulasan? Itu paling basic dan paling penting. Setuju. Betul Abah, kan? saya nak tambah sikit. Betul. Saya setuju sebab saya sendiri kan masa belajar kat universiti belajar business admin. Bukan dalam masscom, tapi selepas stop daripada professional squash, main untuk negara 20 tahun, time to move on kan, masuk Astro Arena. Banyak yang saya belajar, research paling penting. Of course, macam Abah kata tadi, peraturan sukan itu. Macam saya sendiri, X factor saya adalah kelebihan sebagai bekas atlet negara. Itu dah tambahan lah sebab kita dah tahu tentang atlet kan. Tapi kalau katakan masa Olimpik I buat gimnastik artistik, Farah N. Hadi, Jeremiah Liu. Saya tu saya betul-betul belajar lah. I tengok macam-macam peraturan dia, apakah apparatus dia dan sebagainya. Betul. So, tapi hari ni Sharon kan, hari ni bila Sharon buat acara terjun 3 meter, papan anjal tadi, bila Sharon terangkan macam mana penerjun tu dapat point. Yang itu saya dapat tangkap tadi. Wah, ini satu yang luar biasa. Betul. Satu yang luar biasa. Bila orang akan tanya, macam mana penerjun ni dapat point? Bila Sharon cakap dia darab dengan difficulties, betul Yes. Kat situ saya rasa macam tu rupanya cara untuk dapat mata. That's why bagus. law of the game tu penting. Itu yang kita boleh tahu. Okay. Atlet punya biodata kita boleh dapat. Okay, Muhammad Zamrin jelas kan daripada saya dan Akbar. Okay, Malik Maxson dia tanya, sebagai insan yang melakukan berita terkini dan semasa di luar negara kepada rakyat Malaysia, pernah ke Akbar Sari menerima kecaman dari peminat sukan tanah air yang mengatakan itu dan ini? Ni very interesting. Online comments, netizen. Okay, Sharon. Malam ni saya share lah. Saya setiap kali multi event, saya akan menerima kecaman. Sebab, satu saya pegang, kita tak boleh nak puaskan hati semua penonton. Ada saja yang tak kena. 2011, saya pernah mendapat kecaman, dia cakap ulasan macam, ulasan macam sampah. Dia cakap ulasan pengulas buang masa, pengulas banyak cakap. Every multi game saya kena. Tapi saya ambil benda itu sebagai satu yang positif, which is mungkin dia betul, mungkin saya salah. Mungkin dia salah, mungkin saya betul. Jadi setiap kali multi game saya kena di Instagram saya, sekarang ni di Twitter, di Facebook, 2-3 hari lepas pun ada yang DM saya dekat Instagram. Macam-macam kecaman saya dapat. Tapi saya pegang itu sebagai satu lumrah lah. Sebagai satu lumrah insan di depan kaca TV, di mana kita harus menerima teguran. Itu saya anggap itu sebagai satu teguran ni Sharon. Bukanlah kita. Kalau kita anggap sebagai satu kecaman, kita akan marah. Tapi saya anggap itu sebagai satu teguran.
ya, mungkin saya ada buat salah yang saya tak sedar, saya akan perbetulkan cepat-cepat. Kadang-kadang, yelah, nobody perfect. So semua orang buat silap, kan? Betul. Jadi Okey. ulasan secara langsung pula. Ya, soalan seterusnya. Sebab banyak soalan untuk Akbar ni. Kalau tak sampai besok tak habis nanti. Tahu sebab kita Betul. besok kena pergi office kan buat pengulasan hari ke-8 besok. Betul. Oh, pukul 8. Okey. Daripada A. Kamil, dia tanya Akbar, selain berperanan menjadi pengulas sukan, ada tak momen yang Tuan Akbar tak boleh lupa? Quick one, Akbar. Pengalaman yang anda tak boleh lupa lah setakat ini. Okey, yang ni memang saya tak boleh lupa lah. Saya tak tahu saya orang yang keberapa. Okey. Mungkin less than 10 orang daripada Malaysia yang dapat berdepan dengan Usain Bolt. Wow. Interview Usain Bolt one on one. Fantastic. Bergambar dengan Usain Bolt one on one. Alhamdulillah, saya dapat tu pada tahun 2011 di Korea Selatan. Masa tu ada World Champ. Saya dibawa oleh penaja bersama dengan Astro juga masa tu. Saya dapat interview Usain Bolt one on one, Sharon. You tak ajak dia lari ya? You tak ajak dia lari ya? Dia punya kaki panjang lah, Sharon. Okey, Tapi Sharon kan, I tell you what, saya tak ramai orang Malaysia yang dapat interview Usain Bolt one on one. Okay. Masa tu dia tengah peak. You win. Yang tu you win. Okay? Okay. Jadi Tajuddin JB dia tanya kebiasaan nama-nama atlet ataupun jenis sukan di Malaysia ni sendiri hafal ke ataupun ada skrip? Teringin nak tahu. Nama? Nama. Okay. Hafal nama ataupun... nama ni kita ada senarai lah. Kita ada line up. Kalau sukan besar-besar, SEA Games, Asian Games, Commonwealth, Olympic, tuan rumah akan menyediakan satu data lengkap semua atlet-atlet yang bertanding. Kita klik nama je, keluar dia punya informasi sampaikan any competition yang dia masuk, any result, semua ada kat situ. Dia makan apa, dia suka apa, semua ada kat situ. Senang. Saya nak tambah sikit kepada anda semua, terutama penyoal tadi, Tajuddin JB. Ini adalah cara yang terbaiklah Akbar kan untuk kita ceritakan perbezaan antara host, pengulas sukan, pembaca berita. Host selalunya dia tak ada skrip, ada apa pun dia ada note lah dekat paper kan. Host macam kita nampak macam Azlan Mubin, Afifah, Alice Harun, Lily, semua bila mereka host kan itu adalah secara impromptu. Jadi kena control lah apa yang hendak dicakap, kena buat homework sikit tapi tak ada skrip. Ya? Hanya ada note saja macam nama atlet dan sebagainya. Nombor 2, jika pembaca berita, of course Akbar very expert, pembaca berita, newsreader ni ada prompter di depan. Walaupun ada prompter tapi proses sebelum tu Akbar dan rakan-rakan setugas kena write stories. Macam share dululah. Macam saya dulu jugalah pernah experience jadi newsreader kan. Then ada tanggungjawab dia and ada juga cabaran dia. Dan pengulas sukan, of course, play by play. Apa yang anda lihat pada masa tu anda perlu membuat pengulasan. Experience saya sebagai pengulas sukan, obviously macam Akbar kata tadi, peraturan mesti tahu tip-top dan kena tahu tentang sukan tu dan ekspresi percakapan ataupun intonasi semasa mengulas. So inilah 3 perbezaan dia lah. Okay, nak tambah sikit. Okay, banyak lagi. I think today is a bit different Akbar. Saya lebih suka untuk baca soalan daripada penonton, viewers kepada anda. Jadi kita nak interact lah. Boleh Boleh. Okay. Boleh. So Dini Ashraf ditanya, Olimpik adalah satu kejohanan besar. Jikalau Malaysia menjadi tuan rumah, apa kebaikan yang Malaysia dapat dari sudut pandang media? Kita kalau jadi tuan rumah ni terlalu banyak manfaat yang kita perolehi lah. Okay, yang pertama untuk atlet itu sendiri, di mana atlet-atlet yang selalunya akan datang ke sekolah Olimpik ni, dia akan datang lebih awal. Tapi disebabkan sekarang ni pandemik, jadi dia ada restriction kat situ, dia kena datang pada waktu yang ditetapkan. Tetapi kalau bukan disebabkan pandemik, atlet ini akan datang lebih awal. Atlet-atlet ni akan
akan melakukan latihan di merata tempat, which is kita atlet-atlet yang dekat sekolah, atlet-atlet belia, atlet-atlet pelapis dan mungkin juga atlet-atlet yang merupakan atlet kebangsaan ada peluang untuk bersama-sama berlatih dengan diorang, ada peluang untuk berbicara dengan atlet-atlet antarabangsa dan mereka ada kesempatan untuk mempelajari taktik daripada world champion. Itu satu untuk atlet. Yang kedua, sudah pastilah prasarana sukan akan dinaik taraf ke tahap paling maksimum, di mana selepas saja Sukan Olimpik, prasarana ini akan digunakan oleh atlet negara kita. Mereka akan berpeluang untuk menggunakan prasarana sukan bertaraf dunia, dan siapa yang dapat manfaat ini sudah pastilah atlet-atlet kita. Dan banyak lagi sebenarnya manfaat yang diperolehi, terutamanya untuk sukan, sains sukan misalnya. Sudah pasti pakar-pakar sains sukan daripada seluruh dunia akan datang ke Malaysia. Kita tengok Amerika Syarikat, kita tengok Australia, macam mana pakar-pakar sains sukan mereka melahirkan atlet yang hebat. Kita boleh mendapatkan ilmu daripada diorang ni untuk atlet kita yang mungkin mana tahu kita dapat benda tu percuma. Sebab dia datang kat sini kan. Itu ada banyak lagi kalau saya cerita pasal manfaat. Cara Akbar cakap ni, I boleh panggil you YB lah. YB Akbar, macam ahli politik dia cakap. Dia macam YB Ampang. Leading Sukan Olimpik untuk Malaysia. Jadi kita harapkan kita dapat Sukan C, Sukan Commonwealth, nanti Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Bercakap tentang Sukan Olimpik, di permulaan bicara demi Malaysia, saya sudah bagi hint-hint kan, lintas secara langsung dari Tokyo. Jadi tetamu kita all the way daripada Tokyo Olimpik 2020, Datuk Syapawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang bersama dengan kontijen negara, dan saya percaya tadi kan dia berada di badminton court tadi untuk menyaksikan semifinal Aaron Chia dengan Sowi. Datuk Syapawi, apa khabar di sana? Baik Sharon. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Akbar apa ada? Ada. Siap bagi lecture kat tadi macam-macam. Panjang-panjang cakap. Jadi Datuk, boleh ceritakan kami, Datuk tadi dekat badminton court kan? Baru je sampai bilik ni. Ceritakan sikitlah perasaan Datuk, atmosfer kat sana, walaupun kita kalah lah, tapi apa yang boleh Datuk ceritakan? Allah, Sharon tanya soalan yang ni lah, susah betul nak jawab lah. Tu yang best tu. Dia start daripada semalam lah dengan Dija punya performance. 2 hari ni adalah sesuatu yang ada yang menggembirakan juga ada yang menyedihkan. Dan kita dapat rasa macam mana kesukaran yang dihadapi oleh atlet lah. Kalau kita lihat tadi, saya sendiri pun petang tadi dapat cakap dengan Hawi, saya ingatkan dah reda tangisan dia, tapi sampai ke petang tadi masih lagi duk mengeluh lagi, bersedih lagi. Jadi tadi pula semalam Jija, hari ni pun kita tengok Aaron dengan Sui tadi. Jadi keadaan bercampur bau, walaupun kita berbangga dengan pencapaian double tadi yang telah masuk juga kepada peringkat tempat ketiga dan keempat, tapi sekiranya kita dapat masuk ke final, sekurang-kurangnya dah 1 medal. Tapi bila penentuan ketiga keempat bermakna kemungkinan besar dapat medal dan kemungkinan besar tak dapat medal. Dalam masa yang sama juga kita tengok Wendy juga agak kecewa dengan prestasi beliau, dan Dabita alhamdulillah telah melepasi ke peringkat separuh akhir, dan Zija malam tadilah. Jadi dalam masa yang sama juga kita tengok macam mana Azrin begitu impresif sekali dalam kalangan first timer dengan wildcard, tapi dapat letakkan diri dia tu bukan kata sebaris, tetapi makna keberanian dia berlari macam tak ada, macam berlari kat Sukma lah saya nampak. Jadi yang tu yang kita berbangga sangatlah dengan keadaan macam tu. Jadi untuk menjawab soalan Sharon tu, hari ni agak sedih sikit
Tetapi kita berbangga dengan pencapaian mereka. Mereka memberikan satu persaingan yang begitu hebat. Walaupun lawan tu ranking lebih baik daripada mereka, tapi mereka telah memberikan saingan yang begitu baik lah. Ya, saya setuju Datuk. Ya, sudah pasti atlet-atlet negara ya melalui pandemik sebagainya, training pun tak dapat match practice yang banyak, exposure pun tak banyak. Tapi untuk sampai ke Tokyo dan layak ke Tokyo 2020 adalah satu kejayaan bagi atlet kita. Tapi terima kasih jugalah Datuk kerana secara jujur ya terangkan kepada kami ada yang positif, ada yang perlu dipertingkatkan lagi. Tapi secara keseluruhan ya, dari hari pertama, hari pembukaan sampai sekarang Datuk, bagaimana anda lihat penganjuran Tokyo 2020 dari segi organisation, dari segi stadium dia, dari segi pengangkutan? Tokyo kali ini berlainan dengan apa yang kita punya jangkaan. Dan saya rasa masyarakat di Jepun sendiri pun tidak, mereka berbelah bagi. Ada yang nak, ada yang tak nak. Jadi saya nampak sikap mereka kat sini lebih kepada ke arah tak nak ada Olimpik ni. Dan kita lihat sambutan ni tidak begitu menggalakkan. Dan saya rasa pihak kerajaan juga tidak menjadikan Olimpik ini sebagai satu pesta bagi menghormati keadaan yang berlaku di seluruh dunia, khususnya di Jepun. Jadi itu merupakan satu yang kita faham. Dan saya lihat juga perasaan timbang rasa daripada kalangan peserta, walaupun ada beberapa perkara yang tidak mendapati seperti apa yang kita jangkakan ataupun kita harapkan, keberkesanan, efisiensi dan sebagainya tidak berlaku, transport dan juga, tetapi kesemua masyarakat tidak menggahirkan ini dalam bentuk komplain. Kalau selalu kita lihat bahawa dalam mana-mana temasya akan ada chief demission meeting tu akan jadi satu perdebatan hangat, orang bising, orang query tentang masalah dan sebagainya. Tapi kali ini nampaknya semua macam seolah-olah macam faham, memahami keadaan Jepun, keadaan mereka yang suka dan cuba membantu sebaik mungkin yang boleh. Volunteer juga tidak begitu ramai. Jadi just for the sake of let's carry on with the game, finish it off. Macam itulah saya rasa spirit dia tu. So apa yang kalau kita lihat dekat Dewan Badminton, saya kadang-kadang saya rasa main dalam keadaan yang sunyi sepi, sehingga I think we are the one, kita yang started dulu untuk start sorakan tu dan diikuti oleh pasukan-pasukan yang lain, di mana kita cuba hidup ke sedikit suasana dalam dewan tersebut yang begitu sunyi. Begitu sunyi sangat. Datuk, saya nampak Datuk seorang dengan cumhan, dengan bendera bersorak-sorak, terutama hari semalam kan kita beat Indonesia tu. Hari ni juga nampak Datuk dekat stadium. Terpaksa kita, maknanya dengan itulah jadi tadi kita tengok Indonesian punya supporter pun yang bersorak tu pun kalangan-kalangan kita juga. Mana pemain tadi saya punya yang tukang sorak saya, pemain-pemain badminton yang perempuan-perempuan, yang double, Sonia. So faham je lah suara diorang tu kan macam mana kan. Kita keras macam mana pun dia sambil bersorak dia bersimpul, itu yang kita gelak tu. Anyway semangat tu dizahirkan. Jadi untuk mendukung kawan-kawan yang bertanding dan supaya mereka dapat memberikan satu persaingan yang baik dalam perlawanan tersebut. Dan saya rasa kebanyakan atlet telah cuba menunjukkan satu persaingan yang hebat walaupun tidak ada penyokong ke-12. Orang kata kalau bola sepak tu penyokong ke-12. Tak ada penyokong tu, tetapi mereka cuba juga memberikan satu kualiti permainan yang agak tinggi. Dan kalau kita lihat tadi memang betul-betul tinggi kualiti permainan yang ditunjukkan dan pemain-pemain kita dapat adapt to that kind of level. So itu yang kita banggakan walaupun mereka tewas juga akhirnya, tetapi mereka at that level lah. Jadi Datuk, superstar seterusnya of course prospek lah untuk pingat ya Pandelila Rinong dalam 10 meter platform individu wanita nanti, juga Azizul Hasni Awang. Jadi bagaimana anda melihat dari segi riak muka motivation mereka sekarang ni dekat perkampungan sukan? Datuk jumpa mereka juga kan? Saya ada juga selalu juga berjumpa dengan diorang, kecuali Azizul punya team terus kepada jumpa dekat airport saja sekejap. Dan semua looking forward to compete. Maknanya looking forward to compete, maknanya dia nak eager lah. Sebagai sportsman ni semua dia tahu dia nak main dia tahu dia nak perform aja. Jadi maknanya apa keadaan sekalipun, kena cucuk hidung ke, kena apa ke, dia buat je sebab dia nak main aja. Jadi yang tu kita nampak dalam setiap air muka
bukan saja kita punya atlet tapi juga atlet yang lain. Dan Pandalela dengan telah melalui satu proses yang agak sukar dalam synchronized diving itu lagi. Tapi saya yakin bahawa dia bersedia. Johor juga ada sedikit masalah dari segi ruang kulit dan sebagainya. Tapi telah pun baik. Dan Azizul dan Shah juga looking forward itu lagi. Movement very fast sebab kita nak elakkan perjumpaan ataupun mixing together dengan orang lain. Jadi semua tu very fast movement lah yang berlaku untuk cepat sampai dalam keadaan SOP, quarantine dan sebagainya. So masing-masing kat sini cuba menjaga keadaan masing-masing lah. Jadi itu yang kita masih lagi meletakkan harapan kita kepada 3 sukan tersebut. Dan besok ada satu perjuangan lagi yang perlu dari badminton. Kita diving masih ada lagi 2 acara. Dan cycling of course pada hujung nanti akan berlaku. Jadi maknanya kita harap bahawa bukan saja ni, kita juga mengharapkan satu kejutan berlaku di memanah. Everything tak mustahil kalau kita lihat bahawa Khairul came back dalam keadaan sudden death dan sebagainya. So I think kita letakkan jugalah harapan tersebut bahawa tak mustahil bahawa mungkin kejutan boleh berlaku. Surani for example, dalam keadaan sekarang ni banyak kejutan. Even though the world champion dalam badminton banyak juga yang terkejut. So kalah mengejut dan sebagainya. Jadi tak mustahil lah. Jadi kita yang penting sekarang ni rakyat Malaysia semua doakan agar mereka dapat tenang, dapat fokus kepada permainan mereka dan memberikan kualiti permainan yang terbaik. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Azrin, walaupun dia tewas, masuk second round, tetapi dia telah menunjukkan pelarian yang begitu meyakinkan kita bahawa beliau bukanlah satu orang kampung datang berlari kat situ. Jadi kita bangga kepada atlet-atlet kita. Datuk sudah pasti bagi pihak rakyat Malaysia, kami akan sentiasa mendoakan kejayaan para atlet dan menyokong mereka sama ada mereka kalah ataupun menang, kita berada di sisi mereka. Dan juga Datuk jaga diri tau. Datuk jangan nervous, jangan heart attack ya. Tengok badminton semua. Sarah dah sebut tu maknanya besok kena slow down lah. Kena kurang sikit. Dia 3 hari ni dah lupa diri sikit. So jadi besok slow down sikit lah kot. Tak adalah. Kita ucapkan Datuk supaya selamat. At the same time, jangan stres sangat. Datuk dah buat yang terbaik bersama dengan tim MSN, TBS, termasuk MSN dan juga MOM juga. Jadi Datuk perlu rest. It's a whole day untuk Datuk. Jadi bagi pihak I-League kita ucapkan thank you lah sebab all the way daripada Tokyo untuk liputan ataupun perkembangan sukan Olimpik di sana. All the best Datuk. Take care. Terima kasih Sharon, terima kasih Abah, terima kasih I-League. Terima kasih Tok. Take care. Jadi Datuk Syapawi KP Majlis Sukan Negara berada bersama dengan para atlet, melihat bagaimana atlet itu dari segi persiapan mereka, dari segi mental mereka, dari segi fizikal, Hardway sendiri atlet lompat tinggi dia sebenarnya of course sedikit kecewa tidak masuk ke peringkat seterusnya. Beliau sebenarnya menangis kerana berasa bersalah lah kepada rakyat Malaysia. But then kita sebenarnya sebagai penyokong dan juga peminat perlu memahami, be kind, be compassionate dan juga kita support atlet-atlet kita. Sebab laluan mereka bukan senang it's totally different dari apa yang kita jangka tau. Sebab whole life para atlet memberi segala-galanya kepada sukan dan kepada negara. Jadi Akbar, pendapat anda sikitlah melihat apa yang dikatakan oleh Datuk tentang ada positif tapi secara jujurnya juga ada perkara yang perlu bertingkatkan lagi lah performance atlet. Okey, tadi saya sebenarnya nak mencelah nak tanya Datuk tapi tak apa. Saya nak tanya sebenarnya tadi satu perkara Sharon, mungkin Sharon pun boleh bagi input. Apabila tak ada penonton, bagaimana emosi atlet itu sendiri? Sebab sebenarnya kalau ada penonton kan, emosi kita sebagai seorang atlet kita akan rasa lebih bersemangat. Macam Datuk sebut, bila stadium kosong, bila venue tu tak ada penonton, yang boleh masuk pun pegawai. Jadi emosi pemain sebab kalau training lain, training tak ada penonton is good.
Tapi bila competition tak ada penonton, jadi secara tak langsung sebenarnya itu akan memberikan emosi. Saya tadi nak tanya Datuk, kalau ada tak kita bawa pakai psikologi di sana? Saya rasa sudah pasti ada atlet-atlet yang mungkin rasa emosi mereka tidak menentu apabila beraksi dalam dewan yang kosong. Kita dah biasa Olimpik, Commonwealth, Oscar, kita dah biasa dah tengok stadium penuh, olahraga, badminton, any event penonton penuh. Tapi kali ini saya dapat rasakan bahawa saya dapat rasakan ada sesuatu yang hilang daripada Tamasya Olimpik kali ini. Sebab kita kalau tengok kat TV mungkin kita tak perasan. Tapi sebab macam Sharon sendiri dah pernah pergi ke venue bertanding, saya sendiri pernah datang tengok atlet bertanding kat venue. Bila kita tengok ramai tu, dia punya aura tu lain, Sharon. Kita nak prove to that penonton dalam stadium tu, okay, I can do this. Penonton bersorak, penonton bagi galakan. Itulah sebenarnya saya rasa antara yang terkesan untuk atlet-atlet lah. Walau macam mana pun, apa yang Datuk Syafoi sebutkan tadi tentang peluang kita tetap ada untuk 3 pingat. Saya secara peribadi, saya setuju. Kerana kita ada juara dunia terjun, Jun Hong. Walaupun ada masalah sikit, kita ada Pandalila yang pernah juga menjadi juara dalam beberapa kejohanan besar. Kita ada Azizul, kita ada Shah Firdaus, kita ada pasangan badminton berguru lelaki. Saya rasa 3 sasaran pingat tu, Sharon, tak mustahil. Tak mustahil. Akbar, sebenarnya bila Akbar sebut nama Jun Hong, Pandalila, Azizul, mereka pernah membuktikan pingat di Sukan Olimpik. Pandalila Rinong dalam 2012 London, atlet wanita Malaysia pertama yang membuktikan pingat kepada Malaysia pada masa itu, pingat gangsa, dan 2016 bersama dengan Jun Hong pingat perak dalam synchronized 10 meter lah. Jadi tak mustahil. Dan Azizul bronze, pingat gangsa dalam keiring juga. So di Rio. Keep our finger crossed. Paling penting kita doakan atlet kita, we must bagi aura positif kat diorang lah. Believe in them. Yes. Berbalik kepada penonton, Akbar, pada kali ini cukup berbeza lah. Luar biasa Olimpik kali ini. Sebab tak pernah dalam sejarah Olimpik, Olimpik ini ditangguhkan. Cancel ada. Cancel sebab war, perang. 1980 dulu kan pernah cancel. Boycott ada. Tapi cancel ni kali pertama. Dan kali pertama Olimpik 5 tahun dianjurkan. Selalunya 4 tahun sekali kan. Jadi sebab pandemik tak ada penonton, experience saya sebagai bekas atlet profesional ataupun atlet elite squash lah. Kita manusia biasa, Akbar. Bila orang datang kepada anda and say, Sharon, well done. Sharon, come on. You rasa best tak? Best kan? So kita perlukan sokongan para penonton. Tapi kali ini tanpa penonton, di sinilah atlet tu kena berdisiplin dari segi mental. Dari segi emosi. Whatever it is, kalau tanpa penonton ke apa bersorak nama anda you still have to do the job. Because sebagai atlet elite, that is your job, that is your career kan? Betul. So, tapi impaknya memang itulah satu-satu isu yang dikatakan di Sukan Olimpik kali ini. Mental health, kesihatan mental. Banyak para atlet, bukan saja Malaysia tapi antarabangsa yang famous belaka, macam Naomi Osaka, Simone Biles, atlet gimnastik tu yang pernah menang 4 pingat emas di Rio. Ramai lagi yang memperkatakan dari segi mental kan, sesuatu mental health, sesuatu yang perlu difokus oleh atlet lah. Akbar, kita sebenarnya kita nak tanya lagi lah, you don't mind Boleh. You ada banyak peminat dekat Bicara Demi Malaysia iLead ni, banyak nak tanya you lah. Saya pun jealous tau, tapi tak apa. sebab you kawan baik I. So kita dulu kan duduk sebelah-sebelah meja. Yes. Daripada Muhammad Munzir Mansur, dia kata, Akbar, cita-cita kalau bukan kerjaya sekarang, cita-cita ataupun pekerjaan apa Tuan Akbar akan ceburi? Wow, good question. Dia tanya kalau saya bukan seorang pengulas ataupun pengantar berita. Nak jadi apa? Kerja apa ni? Saya mungkin seorang peniaga, businessman. Sebab ada cerita dia, Sharon, saya ni daripada saya belajar pun business tadi.
daripada sekolah, dulu saya kat sekolah, masa saya duduk hostel, bila prep kan malam, saya peniaga tegar. Saya akan jual sandwich dan saya akan jual air kepada semua student-student yang belajar malam. So dia orang tak payah nak keluar cari makanan, saya supply. Jadi sampai saya habis sekolah menengah, datang KL apa semua pun, saya pernah jual burger. Ini masih kita dululah. Saya minat berniaga sebab parents saya berniaga. Sampai sekarang pun my father masih ada kedai warung makan sedap kat Kuala Pilah. Bagus. Siapa nak datang boleh. Jadi menjawab pada soalan tu tadi, kalau saya bukan seorang pengulas sukan, mungkin saya sekarang ni usahawan makanan. Jutawan business. Buka restoran lah, restoran. Okey, good. Saya boleh masak. Oh, okey. Nanti siapa nak suruh abang masak, kita pergi rumah dia makan. Boleh. Hari tu raya rendang saya masak tau. Wih, bagus. Nanti I order Okey. Boleh. So, daripada Iqbal Ifan, dia kata, ni terima kasih lah. Dia kata Sharon Wee masih terngiang ulasan masa Malaysia tewaskan Indonesia. Thank you very much. I masa tu bersemangat. Memang bersorak lah. Bila Aaron Chia Suwi menewaskan Marcus dan juga Kevin kan, sebab diorang world number 1 dan Aaron dengan Suwi tak pernah kalahkan diorang dalam 7 perlawanan, tapi Olimpik lah tempatnya mereka kalahkan berguru dari Indonesia. Jadi terima kasih Iqbal. Okey, sekali lagi daripada Iqbal, adakah bias dalam ulasan sukan itu bagus untuk menangkap emosi penonton? Ini Akbar boleh ambil. Adakah bias dalam ulasan sukan itu bagus untuk menangkap emosi penonton? Sebab katakan you sokong Malaysia je tapi Indonesia you tak cakap banyak, adakah yang menimbulkan emosi atau kemarahan antara peminat masing-masing tu? Okey Sharon, saya dah beberapa kali saya sempat menonton acara sukan yang saya fokus kepada komentator lah, pada pengulas. Katakan TV itu adalah TV daripada Indonesia. Dan juga katakanlah TV itu adalah syarikat penerbitan daripada Amerika Syarikat. Mereka membuat ulasan mengenai satu pertarungan di antara negara mereka menentang negara lain. Saya belum pernah lagi nampak yang sikap bias tu tak ada. Walaupun sikit. Bayangkan kalau kita buat ulasan Malaysia menentang Indonesia contohlah. Maksud saya bukanlah bias yang berlebih-lebihan. Tetapi kita akan lebih menekankan kepada itu dia satu pertarungan yang memberi peluang kepada Malaysia sebenarnya. Okey, kata kita tak dapat poin badminton satu kesilapan yang mungkin tidak disengajakan oleh pemain negara dan kita harap mereka akan bangkit untuk mencari mata yang ketiga bagi menentang pasukan Indonesia. Kalau kita katakan okey, teruklah satu permainan yang teruk, contoh kita gunakan perkataan teruk satu permainan yang teruk dipamerkan oleh pemain negara. Besok Sharon, tak payah besok lah. Masa tu juga kita tengoklah berapa banyak netizen akan kecam kita. Sebab kita tidak menyebelahi pemain kita sendiri. Kita bukanlah kita nak cakap kalau Indonesia skor, kita puji pasukan ni bola contoh Indonesia skor. Takkan kita nak puji tim Indonesia betul? Itulah satu jaringan yang menarik. Tahniah kepada pasukan Indonesia. Padahal masa tu lawan Malaysia. Saya rasa itu satu yang semua pengulas lah, saya rasa. Semua pengulas akan, dia bukanlah bias yang berlebih-lebihan. Tetapi kita memberi ruang kepada pasukan kita sendiri melalui ulasan yang dia nampak soft. Walaupun dia bias, tapi dia nampak soft.
Itu kena faham. Okay, setuju. Okey, jadi kepada para penonton yang bertanya soalan, terima kasih banyak-banyak. You are very sporting. Jadi teruskan ya di Bicara Demi Malaysia, tanya sebanyak soalan dalam episod-episod seterusnya. I really like this session pada hari ini sebab anda sungguh aktif bertanya. Quiz untuk anda semua, quiz mingguan Bicara Demi Malaysia ya. Pada hari ini ataupun episod ketiga ni, kita lihat apakah soalan kuis. Jadi kita up soalan tu, anda kumpul soalan kuis, jawapan kuis dari episod pertama sampailah episod ke-6. Nanti episod ke-6 nanti kita akan tanya apakah jawapan keseluruhan. Siapa yang betul tu, top 3 yang jawab cepat-cepat tu dapat hadiah misteri. I pun nak dapat. Apa hadiah ni? Aileen kata secret. Abah pun nak kan. Jadi ada tak soalan? Kita naikkan, admin kita naikkan soalan kuis dulu kepada semua. Okey, soalan dia episod ketiga. Siapakah nama atlet yang mewakili Malaysia untuk Sukan Olimpik Tokyo 2020 dalam acara berbasikal track? Jadi jangan jawab Abah, saya pun takkan jawab nanti. Soalan jawab pula. Jadi terima kasih. Okey, jadi Akbar, short and sweet. Apa yang anda hendak katakan kepada para peminat Sukan Malaysia? Okey, yang pertama sekali saya buat untuk atlet lah. Untuk atlet negara, saya harapkan mereka yang masih lagi berada di Tokyo dan masih lagi ada acara yang akan mereka sertai, berjuanglah demi negara, berjuanglah demi atlet-atlet Malaysia, demi peminat-peminat di tanah air, sehingga ketitisan keringat yang terakhir. Bermati-matian demi Malaysia kan, sebab sekali kan hashtagnya demi Malaysia, bawa pulang pingat tak kisah lawan apa, harumkan nama negara di pentas Sukan Olimpik kali ini, walaupun kita menganggap bahawa Olimpik kali ini kita tak akan dapat mengulangi apa yang kita capai di Rio, tetapi saya tetap yakin atlet negara akan berjuang habis-habisan untuk mendapat kejayaan. Dan buat peminat-peminat Sukan Malaysia, saya ucapkan tahniah kepada korang semua sebab memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada atlet Malaysia, tak kiralah melalui status di media sosial, melalui hashtag dan sebagainya, menonton secara langsung, memberi kata-kata semangat kepada atlet-atlet Malaysia. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya bangga dengan anda semua dan sama-samalah kita sama-sama doakan agar ada pingat daripada acara badminton, ada pingat daripada acara terjun dan ada pingat daripada acara berbasikal track. Akhir sekali, nak tengok Sukan Olimpik, tonton ni di Astro Arena. Terima kasih Akbar dan Malaysia boleh. Jadi sekali lagi Akbar bagi pihak iLead, terima kasih di atas perkongsian anda dan teruslah beri liputan terbaik Sukan Malaysia di Astro Arena kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Akbar. Terima kasih Sharon, all the best untuk ulasan esok. Thank you. Dan terima kasih juga kepada para penonton lah kerana terus mengikuti Bicara Demi Malaysia, dan bagi pihak iLead, tahniah juga kepada iLead sebab saya memang suka program ini kerana program ini telah memberi pendedahan ataupun maklumat pada semua rakyat Malaysia tentang program-program iLead, program kepimpinan, kesukarelawan dan banyak lagi, dan termasuklah untuk Sukan Olimpik pada kali ini. Jadi jangan lupa ya, episod keempat pada 6 Ogos nanti terus bersama kami dan banyak lagi yang kita ingin share lah kepada anda. Jadi sampai di sini saja, saya Sharon Wee dan kita terus sokong atlet Malaysia di Tokyo 2020. We have to be very proud of them dan menang ataupun kalah, kita berada di sisi mereka. Gambate Malaysia, Malaysia boleh. Jumpa lagi.